Mana selalu 100,000. Punya seronok lah. Terus pergi kedai, jual kereta terpakai. Tengok Wira, tengok Aerobat, saya makan hijau lah, kuning lah kereta. Balik-balik saya makan di rumah kawan dia. Mereka tinggal rumah guru, minum kopi. Minum kopi. Hanya nak mana? Aku rasa kata Proton tadi itu hijau, biru tu elok. Tapi aku suka Wira. Jadi bini nak bagi tuan kaya lah. Ni yang nak beli kereta mana ni? Tu kereta tu lah, kereta di Sungaian tu. Ada kedai jual kereta. Duit mana? Ini tanah kita nak jual. Itu tanah aku, bini kata. Dia punya gila nak beli kereta tanah, bini nak jual lah. Jadi orang perempuan ni cakap tukut lelaki tu dia jual tanah orang itu. Kalau dia cakap banyak, hayu yang kukuh. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi matlamat kerajaan yang dikatakan oleh senator tadi adalah untuk memperbaiki mutu kepada rakyat berpendapatan rendah agar sejajar dengan kesatuan pembangunan negara. Itu satu dari segi perumahan. Masalah yang lain itu kita serahlah kepada pihak swasta. Swasta nak buat kedai ke, atau PKNK tadi buat kelang kan, banyakkan pekerjaan macam mana rubangi komposisi perumahan, perkelangan, pendidikan, dan mungkin pihak-pihak lain akan buat pendidikan lagi di sini. Itu semua akan dirasai oleh rakyat. Maka sebab itu saya ucapkan tahniah kepada Rahmah Realty yang merupakan syarikat GLC Negeri Kedah di bawah DB yang telah berjaya menyahut suruhan kerajaan dengan menyediakan perumahan kelas rendah bagi memastikan golongan pendapatan rendah khususnya di daerah Baling untuk berpeluang memiliki kediaman yang mampu memilih. Saja nasib tuan-tuan cukup baiklah. Bila kita nak kembangkan kampus, masa tu saya ni baru sekarang-kalanya, baru jadi Putiusak, baru jadi Chairman Insaniah, baru orang baru ni. Saya panggil Rektor Universiti Insaniah. Dia kata, Mel, saya panggil Mel lah kadang. Dia ada Dr. Jamil. Dia kata, saya nak kampus baru. Dia pun cari lah, cari tanah luas. Akhir dia bawa saya pergi di kampung Napo, Jitra, lepas Kendway Bulut tu. Tanah PKNK ada 200 ekar. Road perantis tepi jalan. Dia kata ni berapa ekar ni? 200. Kecil. Dia kata bukan MRSM ni. Ni kampus universiti. Saya tahu. Dia apa pening ni apa MB ni? Sampai universiti tepuk tangan. Dia tak tahu tak kutua lah universiti dulu ni. 20 tahun mengajar universiti. Tahu sangatlah keperluan. Dia kata dia. Yang tu dia buat macam mana? Dia cari orang lain. Pasal saya tak mau di Kuang Palsu dah. Tuan Mahathir buat banyak dah. Di UM dia buat Kuang Palsu. IPDA dia buat Kuang Palsu. Entah macam-macam Kuang tu. Kalau tu orang lain nak apa? Kita buat orang lain. Alhamdulillah Datuk Satik. Mangkit Satik, orang tak kenal ni, Togen ni. Dia dah berundi dengan PKNK. Ini tanah kita dapat. Masa kita dapat tu, dapat tanah, duit tak ada lagi nak bayar. Okey, kita buat sini. Duit kira kemudian. Kerajaan negeri pun tak ada duit. Kerajaan pusat tak akan bagi. Tapi Alhamdulillah, bila kita putus nak buat, hari pecah tanah macam ini, main CEO main Islam, dia tawar tak bagi kita hutang, bukan minta pun. Dan kita berjaya. Ini statik benda kerja. Daripada 800 hektar, 330 hari ini kita buat untuk pembangunan. Lah ni pula saya buat pula ada buat tu kacau pula. Nak bayar macam mana lah. Buat dah pula. Ini gajah putih lah. Dia dua masalah. Dalam dunia ni Quran nak butuh hutang. Tapi kena tulis. Dan kena bayar. Hutang tak bayar, Islam tak suruh. Siapa marah tak bayar? Dan kedua saya kata,
Kalau saya jadi menteri besar kerjaan lagi, saya bayar. Kalau lepas ni nak takut apa? Kalau orang lain pula jadi kerjaan, kemana bayar? Saya lah, ni tiap bulan, tiap tahun duk bayar 25 juta. Ada berapa hutang dulu? Tu bangunan blok E tu, bangunan Darul Rahman, 25 juta. Bukan ada punca pun. Dia ambil kerjaan dengan hutang, tanggung semua sekali. Lah ni kita ambil gambar. Lepas diam. Dia kata ada apa dulu. Memang bila kita buat universiti di sini, sekarang tuan nampak dah. Rumah kita buat. Selama ini anak-anak kita di Kedah yang pandai-pandai, dia pergi mengaji di Kuala Lumpur. Dia mengaji di Seremban, dia mengaji Johor Bahru. Dia pergi kata bawa duit kita. Duit yang kita motong, gaji kita, duit padi kita bagi sebelah 500, dia pergi belanja di sana. Kali ini kita kalih balik. Hampa main tempat kami pula. Jadi bila orang sana main mengaji di sini, duit tu main berlambak di Kuala Kedah ni. Tuan cara senang congok dah. Lepas bawa main sebulan-sebulan dia dapat kata macam budak universiti dapat PTPN. Tak tahu lah, takut esok PTPN tak tahu lah. Saya tak halah dulu lah. PTPN dia dapat satu semester 8,000. Untuk 5 bulan 8,000 budak ni. Kalau 8,000 dia bayar yuran 2,000, 6,000 lebih. Lepas tu budak jeneri tu, dia mengaji insania, bagi duit kat pak, beli tanah kebun ketah 8 kilo, dia simpan duit kecil. 8 kilo beli kebun ketah, duit PTPN. Dia tahun ni kita penaik lah sikit yurannya, kita tempah baru. Jadi bila dia main sini, dia belanja sini tuan-tuan. Anak kita belanja sini murah. Tanah kita naik harga, rumah kita pun esok ni boleh sewa. Orang yang buka kedai Honda pun boleh baik mutu. Makin banyak mutu dia bagi. Orang yang kedai runcit pun makin banyak. Itu satu kelebihan. Yang keduanya, kita berkawan dengan orang ilmu. Kawasan ni penuh dengan orang cerdik pandai. Orang bukan orang cerdik pandai ni macam orang bukan dengan minyak wangi. Orang dia minyak esen, minyak wangi. Kita beli dapat wangi, tak beli pun bau cium cukup. Tapi kalau berkawan dengan orang tak kerti, orang bodoh, orang jahil, orang jahat, macam kawan dengan tukang besi. Hangit besi, kalau kecil, basah baju habis, pecah baju habis. Ini yang kita nak bagi pada orang Kuala Kedah. Jadi dia pun marah kata aku tu. Dan saya nak bagi maklum sini, tuan-tuan tak tahu sini di Kuala Kedah. 2/5 ni, buat kata tidak, 2/5 ni, Kedah akan mula, insania akan mengambil pelajar kumpulan pertama. Fakulti Perubatan. Dia lah Ustaz. Fakulti Perubatan kita akan ambil pengambilan pertama, first intake, first batch kata orang. Peringkat ni kita screen semua yang layak, hanya 27 orang daripada 300 orang minta. Maknanya esok ni orang akan buat perubatan di Kedah. Selama ni kita randuk rata pergi kat Russia lah, kat England lah, kat Australia lah, India lah, macam-macam tempat kita mengaji. Sekarang dia pakai main mengaji tempat kita. Dan sekarang juga kita sedang berunding dengan pihak Kamboja. Kemarin saya mesyuarat lembaga insania dengan pihak Kamboja, dengan pihak 2-3 universiti di China. Hainan Lahpa, saya tahu rumah tempat. Daripada minta nak buat MOU dengan insania, nak hantar anak mereka belajar di sini. Bayangkan tengok Kuala Kedah akan masuk dalam peta dunia. Tidak orang kata KK ni Kuala Kedah pun boleh, Kuala Kedah boleh, Kuala Kangsar boleh. Sekarang budak pergi belajar di mana? KK. Mana Kuala Kedah tu? Nah, itu tuan-tuan. Jadi saya dimaklumkan dan tadi kita pastikan bahawa yang kita buat 3 bilik ni bagi orang selesa. Dalam Islam ni Nabi kata, di antara manusia bahagia dalam hidup ni, saya tak ingat hadis ni, Ustaz Taib ada tapi cakap lah. Di antara sa'adatul insan dia tak. Ada 3 kot. 4. Pertama dia isteri dia yang baik. Itu cukup seronok kalau kita isteri bagus ni habis riang kita. Buat apa dia tak kata seronok.
Kena duk berang-berang tu tahan kita. Yang kedua ialah kenderaan yang selesa. Senang kita nak naik. Kalau dulu ni kenderaan tu naik kuda lah. Naik kuda, naik kalder, pergi kerja tu selesa. Dan kereta lah kalau naik kereta mampu kata jalan tu. Duk tolak kata tak jadi. Yang ketiga dia kata mencari makan di tempat dekat rumah dia. Jadi orang Pulau Ketih ni esok ni dia cari makan kat ni lah, dekat. Dan keempatnya rumah yang Al-Baitul Wasi'. Empat. Dihuraikan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Maksud rumah yang luas tu ialah rumah tu ada 3 bilik kurang-kurangnya. Satu untuk dia dengan bini dia yang bercampur anak-anak. Yang kedua untuk rumah anak perempuan dia. Dan yang ketiga untuk anak lelaki dia. Tak boleh campur yang diterangkan oleh saya pun. Duduk 3 tu sini. Kalau ada pupu koyak meh, tengok dia lepau. Tapi kalau boleh tu ada 4, lagi bagus buat somorok. Dan ini bukan ni teori. Jangan duk jadi haru biru lah ni. Kes-kes seperti itulah kira ada terkawal. Jadi saya harap hak ni secara tak langsung menepati dengan ciri-ciri perumahan yang diminta oleh Islam. Maka sebab itu sebenarnya sekarang ni polisi kita, saya minta terutama JRC dan kalau yang lain pun kita minta dia kena buat paling sikit 3 bilik. 3 bilik kerana dia ada privacy, ada kesesaan. Anak kita makin lama makin besar dan semua-muanya. Ini perkara yang saya harap kita akan menepati dengan ciri tadi. Jadi saudara-saudara sekalian, supaya kita dah maklum, kita akan 406 unit perumahan kos rendah dan mampu bilik di atas tanah seluas 23.8 ekar. Ini di antara peranan yang dimainkan oleh Darul Amal Reality yang menyediakan rumah mampu milik para rakyat. Hadirin sekalian, lokasi pembinaan projek perumahan ini adalah sangat strategik dan bersesuaian dengan projek yang akan dibangunkan di kawasan ini. Jika diamati, lokasi ini terletak berhampiran dengan kampus tetap Kolej Insaniah yang seluas 320 hektar. 320 hektar tu kampus. Hutan tu Insaniah juga lagi. Tetap pakai lagi future development. Yang belakang tu future development yang kita akan buat ke depan. Dan saya percaya banyak pihak di sini telah merasai dan akan terus dapat menikmati peningkatan ekonomi setelah kampus Takwin ini beroperasi kelak. Kita ada cadang Takwin dia siap bulan 12. Jadi bulan 1, bulan 2 mudah dah masuk. Tertakluk kepada persiapan rumah. Kata 100 unit rumah siap, 1,000 budak akan masuk. 200 unit siap, 200 budak. Kalau tidak, dia akan tunggu sana lagi. Kita akan berpasar-pasar, kita akan pindah. Itu yang kita harapkan. Dan sebagai kita sudah maklum bahawa kampus Takwin telah menjadi pemangkin kepada pembangunan bandar Pulau Ketih. Tadi terangkan pasaran tanah dah meningkat. Kita tak tahu sekaki berapa lah ni. Dan Taman Insaniah juga kita dah buatkan. Dan kita harap besok ni orang Pulau Ketih kena diberi keutamaan. Orang daerah Bali diberi keutamaan. Kecuali kalau orang tu dia main nak menega tu, dia kerja sendirilah. Ataupun orang tu dia kerja sini, kita kena bagi pertimbangan yang wajar. Saya sendiri tuan-tuan selalu saya main. Sebulan sekali saya main. Saya datang ke kampus tu. Yang kadang tukar pengawal tak kenal saya, dia halau tak pergi masuk. Saya buat macam mana dia pegawai. Lepas tu saya tak bawa dia halau saya telefon Datuk Statik. Tadi saya nak pergi, baru dia buka pintu. Dia cukup cemburu, orang tengok dalam tu. Saya percaya dengan kemudahan infrastruktur yang dilengkap akan dapat membantu kemudahan rakyat dalam menjalankan kehidupan seharian dengan lebih selesa. Penduduk Pulau Ketih seharusnya bersyukur dan berbangga kerana dengan terbinanya kampus Takwin serta projek perumahan Taman Insaniah dan Desa Bidara di sini dapat membantu maju pertumbuhan ekonomi dan taraf sosio-ekonomi rakyat. Semua itu saya berharap dengan bangunan yang akan dijalankan ini dapat membantu rakyat dan penduduk sekitar dalam meningkatkan taraf hidup dan menikmati suasana kehidupan yang lebih selesa dan lebih
kondusif. Selaras dengan slogan Kedah Sejahtera, kerajaan negeri menyedari hakikat bahawa rakyat sentiasa inginkan perkhidmatan yang terbaik dan berkualiti daripada pihak kerajaan. Oleh demikian, Kerajaan Kedah melalui jabatan-jabatan dan agensi kerajaan akan terus melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan untuk memenuhi kendak dan keperluan bagi kesejahteraan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dari aspek perbankan, ini masalah kita ni. Dia bank ni tengok bank slip nak berhutang. Kadang-kadang tu orang yang jual goreng pisang dengan jual mi sup ni, dia dapat sehari sampai RM200 pun ada. Tapi dia tak ada orang panggil slip gaji. Jadi bank tak mahu nak bagi pinjam. Itu kehinanya. Jadi sebab itu kita harap dari segi perbankan dan pinjaman perumahan dan menjurus supaya pihak institusi kewangan dapat memberi kerjasama dengan memberikan pinjaman kepada pembeli-pembeli yang berminat untuk memiliki rumah kenuan di atas negara. Mungkin pihak dalam realiti akan mengatur hal ni. Kalau tidak, mana siapa tak boleh beli rumah? Pergi ke bank, dia buat syarat ni macam-macam tu bila nak beli rumah. Sekarang kita minta ada satu arrangement, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat nak atasi masalah ini untuk rakyat hidup? Ada diharapkan pihak isi kewangan supaya lebih bertoleransi tolak ansur, tapi jangan tolak ansur sampai rugi, dengan memberi kelonggaran kepada peminjam-peminjam khususnya golongan berpendapatan rendah yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Pendapatan tetap itu tak gaji bulan, seperti petani, golongan peniaga kecil, ibu tunggal dan golongan kurang upaya, bagi mengurangkan beban kewangan pinjaman akibat dari keadaan ekonomi masa ini. Insentif lain juga perlulah dikenalkan, seperti memanjangkan lagi tempoh pembayaran balik pinjaman. Kata ada 20 tahun, 25 tahun kan, sebagai contoh. Dulu ni orang luar boleh beli tanah kita mula-mula RM250,000. Kalau orang luar nak beli harta di Malaysia ni RM250,000. Lah ni keluar berat pada naik RM500,000 baru boleh beli. Hari ni nampaknya depan nak naik RM1 lah. Kita ada rumah yang RM1 baru boleh orang Taiwan beli, baru boleh orang England beli, baru boleh orang Hong Kong beli. Bawah tu tak boleh, kena bagi orang Malaysia nak jaga harta property kita. Itu satu polisi. Kita polisi pihak itu. Polisi kita panjang sikit. Lebih panjang masa sikit. Supaya dia boleh bayar rumah, dia boleh duduk anak-anak dia. Mungkin panjang tu anak yang mula-mula sekolah rendah tu naik masuk universiti, boleh jadi pegawai-pegawai, dia boleh bayar kat pak dia besok. Ini yang kita harapkan. Jadi insentif ini selain dapat merancangkan semula pasaran sektor tanah, hak tanah, akan dapat membantu institusi kewangan menambahkan portfolio pinjaman melalui permohonan-permohonan baru. Di kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh semua pihak, terutamanya pihak Darul Aman Realiti dan Berhad, anak syarikat milik penuh BDB yang tidak putus-putus menyokong usaha murni kerajaan dalam memacu kemajuan negeri dan memastikan nasib golongan berpendapatan rendah dan tidak mempunyai pendapatan tetap akan tetap terbela. Itu kita tak 30,000 dah. Ada diharapkan kerjasama dan sokongan semua pihak tidak terhenti di sini. Sebaliknya, ini menjadi permulaan untuk menjalinkan kerjasama yang lebih erat pada masa yang akan datang demi pembangunan negeri Kedah. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan tahniah dan syabas kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung bagi menjayakan majlis pelancaran ini. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan pelancaran Rumah Kuasa Rendah Desa Bidara Bandar Kuala Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.